Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya hanya ada satu perkara yang ingin saya bangkitkan. Dan ini berkaitan, Tuan Speaker, dengan pasal 7 dalam pindaan. Dan Speaker, pasal 7 membawa kepada Seksyen 28A. Dan 28A telah pun diujar dengan panjang lebar oleh semua yang berhormat di sini. Tapi boleh saya, Tuan Speaker, rujuk kepada apa yang disebut di situ. Dalam bahasa Inggeris, the power to establish companies, Tuan Speaker. The board may, Tuan Speaker, with the approval of the Minister, establish companies under the Companies Act to carry out and have the charge on or engage in any project, scheme or enterprise which has been planned or undertaken by the board in the performance of its functions or the exercise of its powers under this act. Jadi apa yang jelas adalah bahawa company yang diwujudkan di bawah section ini, tugas mereka adalah untuk to carry out and have charge and engage in any projects planned or undertaken by the board. Tuan Speaker, ada masalah dengan peruntukan ini. Kerana kalau kita lihat kepada akta asal, the Parent Act, terdapat di situ 3 peruntukan yang mungkin bercanggah dengan peruntukan ini. Pertama, Tuan Speaker, kami ada Seksyen 13. Seksyen 13 di situ merujuk kepada apa yang dikenali sebagai delegation of powers, di mana jelas dinyatakan bahawa delegation of powers hanya boleh diberikan kepada beberapa pihak. Di situ dinyatakan the board may delegate to any committee established under Section 12 of such functions as may deemed necessary or desirable. Jadi apa yang dinyatakan di situ adalah delegation is only to committees, Tuan Speaker. Dan ianya tidak boleh di luar batasan komiti. Maknanya Section 28A ini bercanggah secara terus dengan Section 12. Because a company is not a committee as specified in Section 12. Itu pertama, saya nak ada satu penjelasan daripada Timbalan Menteri. Kenapa ada percanggahan di sini dan adakah Section 28A yang baru ini sah? Itu pertama. Dan keduanya, saya rasa ini penting kepada semua penjawat awam. Kalau kita lihat kepada the Parent Act again, dengan izin Tuan Speaker, Section 21 di situ ada peruntukan yang berbunyi sedemikian. The protection from personal liability. Dan Tuan Speaker, no suit or other legal proceedings shall lie personally against any member, officer or employee of the board. And ini penting. Any other person under the direction of the board or anything which is done in good faith or intended to be done in the execution or purported execution of this act. Jadi persoalan yang berbangkit adalah ini. Adakah perlindungan di bawah Section 21 mengikat Section 28A? Is the protection also given to a company? Itu soalan kedua. Dan soalan yang ketiga berkaitan dengan public servant Section 22. Adakah ianya bermakna bahawa pengarah-pengarah yang di dalam syarikat-syarikat ini diberikan status sebagai public servant? Nah, Tuan Speaker, ini adalah penting kerana kita kena ada kepastian sebelum satu undang-undang boleh diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Kalau tidak, bila kita ke mahkamah, kemudian ini adalah menjadi satu isu yang akan memberikan kesan. Dan saya rasa kalau satu syarikat ditubuhkan dan diberikan tugas besar, iaitu untuk menguruskan dana rakyat, saya rasa kita perlu ada kepastian terhadap isu. I'll listen to the reply of the Minister and ask questions from there, Tuan Speaker. Setakat itu saja saya nak bantu, ucapkan terima kasih. Yang Majlis, Bu.